أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Intisari kanungnya, intisari kandungannya, kandungan surah Al-Masad. Sambung mukaddimah kemarin. Kandungi surah ninya memberitahu pengajaran kepada sesiapa yang memusuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menurut hawa nafsunya dan mengutamakan kepercayaannya, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan turun-temurun. Jadi dalam surah ni Allah Ta'ala pengajaran kepada sesiapa yang memusuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala pengajaran mauizah dan peringatan. Jangan jadi serupa dengan apa yang berlaku terhadap orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam surah ni Allah Taala kita orang yang lawan Nabi, orang yang memusuhi hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang diturun oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walau mana jadi. Dan walau mana Allah Ta'ala janji seksa kepada orang pesan ni. Maka jangan jadi pesan tu. Nah, jangan tiru perangai pesan ni. Ini sebagai pengajaran kepada siapa-siapa pun jangan jadi pesan. Bukan suruh turut jadi pesan ni tak. Nah, Allah Ta'ala larang dan Allah Ta'ala apa? Terus tiru perangai orang lawan hukum Allah yang diturun oleh Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo boleh dia lawan
hukum yang diturun oleh Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad kerana turut hawa nafsunya. Turut perasaan dia sendiri. Nafsuha ammaratun bisu. Nafsuha duk tekan dia suruh kerja benda jahat, dia turut. Tiap-tiap orang itu ada nafsu belakang. Tapi kalau kita tak turut, tak apalah. Kalau turut, punahlah. Maka puak duk memusahi hukum Allah yang diturun oleh Allah Ta'ala pada Nabi ini kerana dia turut nafsu. Dia buatlah alasan dia terus turut Nabi. Supaya apa cerita dalam surah ni, kerana dia tu pekat tinggi dia rasa. Pak saudara, lapis pak saudara. Ni nafsu dia tu duk tahan tu turut ajaran Nabi SAW. Ajaran Allah Ta'ala yang diturun oleh Allah Ta'ala pada Nabi kita SAW. Sebab dia ni kerana turut nafsu ni, kita kena jaga. Nafsu tu berasa. Kalau wak balah ni berasa sedap, kalau wak lah ni berasa kena. Tak ada ambil dalil ataupun tak ada ambil alasan daripada hak sebenar tu. Turut rasa lah. Mudah kata turut rasa. Pahit boleh nak turut rasa tu, dia berasa dia tinggi. Dia berasa dia lebih. Dia berasa dia kaya. Dia berasa kata turunnya dia hebat-hebat. Bebe lagi dia berasa kata dia tu orang tua pada Nabi. Pak saudara, lapis pak saudara. Lepas tu marilah nafsu duk tekan dia. Terus itu. Dia apa turut tu? Turut nafsu dia. Maka cuba fikir. Cuba ambil pengajaran jadi kena orang biasa. Dan mengutamakan kepercayaan yang ada dalam diri dia. Waktu dia tu, wak lama dah. Kerajaan ada dalam diri dia, iaitu duk semua lain pada Allah Ta'ala. Duk semua berhala, duk semua latar, duk semua uzak. Dia ada kepercayaan dia. Maka bila dia percaya dalam diri dia, kejap balah tu payahlah nak ubah. Bening kita kena jaga dah. Jangan lekat dalam diri seseorang tu kepercayaan hak salah. Dan dia percaya benda hak salah, payahlah nak kikis tu. Bening kita nak percaya satu-satu perkara tu, ada alasan molek, ada dalil molek. Baru boleh percaya. Kalau tak ada dalil, tak ada alasan, baru turut adat, turut labuk, turut ke apa, jangan duduk percaya. Dan percaya, payahlah nak ubah. Supaya kalengnya masyarakat kita pun ada lah. Dan dia turut lah tu, dia buat lah tu, nak ubah. Berasa berat selalu. Saya tengok benda ringgit pun, benda halau pun. Tak terubah manakala dia percaya satu-satu. Orang percaya tok nenek, percaya ke apa dulu. Kalau ubah kok, musuh perih lah. Berlawan. Maka kepercayaan hak salah ni, geno-geno bila kita tahu dah kata salah, kena tahu selalu. Kena ubah selalu. Adat istiadat. Labuk. Orang kata labuk orang dah buat. Maka benda ni pun satu benda tu. Menahan diri seorang daripada turut kebenaran dan ajaran Nabi. Nyata tak itu? Kalau kita dah kata labuk, orang buat belakang. Itu labuk tu. Buat belakang pun dia tak kena berhenti lah. Dia buat belakang, dia buat labuk dulu tu. Labuk tu kau tak ada mari ajaran agama.
Sungguhlah awak. Kerana dia tak tahu apa. Waduh. Zaman dulu, duk puja kampung. Nah, awak duri pelepah tu, pelepah ni, wak lepah. Senyah itu lucu, danyo ke apa. Oh, tu labuk. Lepas tu kita tambah dengan kepercayaan. Apabila kita tahu dah kata benda ni tak kena, agama ajari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad ayat tu tak kena, kita kena ubah, membuai selalu lah. Kerana kita nak cari pegangan yang betul dengan ajaran Nabi SAW. Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada istiadat, labuk, nah, apa? Prakfini, ni pun satu benda. Tu pun ada setengah orang tu dia kata keturunnya dia. Bako dia. Bako tu Allah. Bako pedika. Bako moyong. Padahal benda dalam tu kalau ada salah kita kena buat. Nah, kalau labuk tak salah tak apalah. Labuk pakai kain sarung. Labuk pakai baju kemeja. Tu tak apalah. Ada belawai dengan ajaran agama. Kalau hak belawai dengan ajaran agama, walau kita dah buat lama mana dah pun, kita kena tinggal, kita kena buat. Maka di antara sebab seorang tu duk memusuhi ajaran Allah Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad ialah dengan sebab labuk ni lah. Ada istiadat. Ataupun cara hidup dia tak biasa lah. Tani kepercayaan so saya ada setengah tu mung tak apa, pok moh tak apa, pok kumo tak leh. Kerana pok kumo ni turun ni, bakon ni. Dia percaya lah. Pok moh tak apa, ada. Maka tak apa tak leh itu dia kena mengikut ajaran Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi ia membinasakan pegangnya dan akidah. Dan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan turun-temurun. Duk lekat lama dah. Orang banyak kata, orang tua dah buat. Orang tua dah buat lah ni. Dah. Lekat dah. Perangai kita lekat tu bi'at. Turun-temurun. Berlapis-lapis dah. Menurut. Peduri ni misal. Kalau waktu sewi sakit tu, saya gapo kena tabik dengan datuk tu, datuk ni. Lama-lama dah buat. Maka nak buai payah selalu. Bini, jangan memusuhi ajar Allah ada turun pada Nabi Muhammad dengan sebab apa? Biasa dok laku turun-temurun. Supaya dalam ibadat dia juga. Ibadat semaya kita tu. Kita dah buat lama dah hal ni. Orang ayat tu tak kena. Ni tak ada ni. Hak lebih ni. Ajaran Nabi tak ada. Oh, kita dah buat lama dah. Orang tua dah buat lama dah. Banyak kita dah buat alasan. Lepas tu buat tajuk dah. Nak tinggal orang tua dah. Nak tinggal orang tua. Kita pun gerau nak tinggal. Tahu dia cakap dah kata tak boleh. Kadang-kadang buat bahau-bahau. Dia nak takut dia mau kata tinggal orang tua. Tapi dia salah. Dia tak betul dengan ajaran Nabi. Walau kita buat beratus tahun dah. Orang tua kita dah buat beratus tahun dah. Kita tinggal. Lebih lagi. Gapa benda tu maksiat nyata-nyata. Nah. Maksiat. Berdosa nyata-nyata. Pasal kita kena fikir kata, kalau kita dok kacau buat, turun, ada, biasa, turun, temurung, mari orang tua buat. Kalau benda tu dosa, salah kata kita dok hidup, amalan jahat dia, amalan dosa dia tu, bisa apa ke hari. Pasal dosa tu dok jadi berpanjang ya. Lepas tahun. Kita fikir kata, kalau kita berhenti, dosa dia pun berhentilah. Ada hak sedia lah. Hingga pada duk tambah anak hari.
Tapi kalau hok molek tak apalah, turun temurun hok molek. Kita ni pok turun ni kita ni biasa baca Quran, biasa ngajar Quran. Mau kena-kena kena pisah hidup ngajar Quran. Kena-kena kena pisah hidup. Maya jemaah, tak ada orang tua lagi. Tu tak apa. Ya kebajikan hok betul dengan ajaran Allah. Kalau hak tak betul, rupa nah maksiat tu, maksiat ni, angin moyong, angin pendidikan, angin ke apa. Orang tua saja. Tapi kira mari nampak salah dengan agama. Hidup pergi kata, kalau tawak jadi goda walah ni tu akidah. Ataupun kalau tawak tak berjaya tu, tak berjaya ni, maka bila salah dengan ajaran Allah Ta'ala, walau orang tua kita doak mai lama dah pun, kita kena tinggal. Sama ada pegangnya ataupun amalnya. Nah, kerana dulu-dulu tu banyak orang pelik-pelik tak betul dengan ajaran. Tak apa, masa tu bukan tak apa dah. Masa tu masa tak sapa dakwah ataupun tak sapa hukum. Wah, kita tengok zaman dulu dah. Kalau orang mati no ikat payung di bergatul tangga. Nah, tapi alhamdulillah lah ni tak ada dah. Kena ikat payung, kena tok debu gandum. Nah, kerana orang mayat ataupun roh tu yang kelih. Mari kita nanti tengok bekas debu tu, bekas hijau tu. Tok payung, samuk takut dia kelih, panah ke apa. Maka ini orang kata, ada biasa tak tahu umi hujung mari di mana. Lebih-lebih lagi kita mengaji dalam kuliah, ayyuhal kafirun, kita jangan tiru. Apa? Ajaran hok mari daripada agama lain. Nah, kita tengok agama lain buat, kita nak buat kata, jangan sekali-kali. Kerana agama kita, nah, agama kita. Agama Islam, agama Islam. Agama bukan Islam, ajaran agama bukan Islam. Ma'abudu ma ta'budun. Tidak aku ibadat, serupa dengan kamu ibadat. Kita dah tiru. Nah, bak mati, bak beranak, bak di rumah, nah, bak turun tangga, bak apa semua kita campur. Maka semua tu kita kena berpandu kepada hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kena lembut sikit. Jangan kita doak lama ni Alhasil orang-orang jami dulu lah tu. Alhasil masa Nabi lah tu. Waktu saya terima Islam, enggak siapa mati. Tak terima Islam, sedangkan Nabi tu dapat tangga dia. Sedangkan Nabi tu orang dia, adik-beradik dia. Kerana tu pergi ni. Maka kita kena lembut cerita. Kerana ingat kata, geno-geno aku nak turut ajaran Nabi. Belah aku dah buat beratus-ratus tahun, puluh-puluh tahun dah pun. Bila salah dengan aku tahu kata hari ni salah dengan ajaran Rasulullah, ajaran Nabi, jangan tinggal. Supaya orang Arab zaman dulu dia berakhir sangat Arab. Kaya sekenak rumah Allah, sekenak rumah. Tapi manakala tu hari Arab dia jauh tua. Walau Arab dia duduk. Kalau kata payah-payah dalam rumah, berlega-lega dalam rumah, dia jauh tua. Tua pun saya bercakap. Kerana minum biasa dia Arab. Tapi dia turun ayat dah kata haram, dia terima selalu. Dah. Maka kita jangan kata, oh ni doa lama. Walau dalam semaya, walau dalam puasa, dalam ibadat, dalam hidup harian kita, utama sekali pegangnya dah. Nah, doa kata, apa kita ni turun ni, pesan kena puja, pang kayu kena puja, Tuhan Allah kena puja, hatu puja ke apa, maka hatu kena cepat-cepat hilang. Ataupun ada setengah kalau sakit kena main. Main moyong, main teri, main ke apa. Nah, ataupun dengan buat cara pesan yang dilarang, maka hatu kena cepat-cepat. Terima ajaran Allah Ta'ala melalui
Nah, yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka puak kafir musyrikun tu saya terima ajaran Nabi ni kerana dia percayalah tu. Dah. Maka dalam ayat ni pengajaran pada kita orang mukmin. Dan juga kerana terpedaya dengan harta benar. Ini satu sahih. Orang Dr. Sib Juruh tu, dia rasa dia kaya. Dia rasa dia kaya. Dia kaya tak kena pakai orang. Tak kena tupai orang. Dia mau tak boleh bagi, no, kita dah kaya. Tapi dengan Tuhan, ma'arna anhu ma'luhu. Itu dah. Ma'arna anhu ma'luhu wa ma'kasab. Kaya tu tak boleh nak lepas daripada sesuatu. Kaya lani je kaya. Dia orang hala mayat, dia hala tubuh badan kita dalam kubur, habis dah. Jangan hidup. Kita tak kuasa. Kita duit banyak. Maka gaji penuh. Bagi pula pekat kita tinggi. Nah, tu apa? Orang yang bodoh ajak semaya, ajak ke apa? Kerana apa? Dia berbangga dengan kekayaan dia. Dak buku agama, buku sesat Tuhan ni, dia tak ada kira kaya sesak. Kira betul salah. Kita dah berbangga. Dia balik orang kaya, dia rasa lebih dia, rasa tu seturut ajaran Allah Ta'ala dengan sebab kekayaan dia. Maka setengah juga, dalam surah ni, setengah daripada pengajaran dalam surah ni juga, jangan berpengaruh dengan harta benar. Jangan terpedaya dengan harta benar. Kerana harta benar tidak melepaskan dia daripada sesuatu Tuhan. Abu Lahab ni ada juga satu perangai dia. Bila Nabi raya kata kalau tak semua Allah Ta'ala satu, tak bertauhid pada Allah Ta'ala satu, matilah jumpa sesuatu Tuhan dan azab Tuhan di hari akhirat lah tu. Dia kata kalau mari azab Tuhan, tak apa dia kata harta dia yang belana. Nak tebus, nak bayar sesuatu dengan harta. Ini orang terpedaya dengan kaya. Betul orang kaya tu. Nah, kalau dia tak ingat pada hukum Tuhan, dia kau jauh dengan Tuhan. Tapi kalau orang kaya dirahmati Allah Ta'ala yang berjuru, kau dekat dengan Tuhan. Kau rajin ibadat. Semua jemaah tak tinggal kau kaya mikir dengan ajaran Allah Ta'ala. Sedap tengoknya demo. Kaya lagi, menego besar lagi. Jemaah pun ada di sawah semua. Tu toke-toke saja tu. Jadi biasa. Ada sawah tu toke-toke saja. Ni toke tak bertemu dengan masjid. Tak ada. Kalau ada usah bunga tu hingga lagi. Tak ada nak bagi. No, percung lagi. Ada duk ngitung lagi. Hutuk ke barang nak siapa ke kena buat tubik barang. Dosa belakang hingga dah. Ni siapa tak masuk dekat dengan dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi, lawe pula. Memusuhi pula. Hebat, dia berbangga dengan harta benda dan kekayaan. Ini satu sebab. Kalau kita kaya, kalau kita ni kaya, jangan dia lawe. Susah ni pun tak boleh lawe lah. Kita susah ni pun tak. Tapi takut bimbing dia kaya, kau jauh. Dengan Tuhan, kau jauh. Tak boleh. Kerana apa? Kaya tak dapat nak melepaskan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia jawab Nabi, dia kata kalau sungguh, kalau saya suatu hari mari balah mana Muhammad raya, dia nak tebuh dengan kekayaan dia. Ma'arna anhu malu, tak melepaskan dia oleh kekayaan. Dan kuat kuasa serta pengaruh yang ada pada. Ada setengah tu kerana dia tu orang pamnan tinggi-tinggi. Kuasa dia hebat-hebat. Kuasa dia banyak. Tak bosan. Duit banyak. Pamnan pun tinggi. Kuasa pun kuat. Pengaruh orang pun semaci ramai. Menir banyak kita. Kalau kira orang, banyak orang sokong kita. Maka ni satu sebab duk menghalangkan
nak turut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Kita kalau tamnai tinggi, kalau lebih tinggi setengah mana pun jangan terlupa kepada ajaran Allah Taala. Bukan kita ambil tamnai kita, kaya kita, jadi alat untuk mendakwahkan agama Allah. Untuk ajak orang. Keping orang supaya turut ajaran Allah. Orang mudah dengar. Orang mudah dengar. Kalau kita kaya, ajak dia mau pergi masjid, ajak dia mau mengaji, ajak dia mau ibadat, mudah dengar. Kalau kita berpengaruh, tinggi, pekat tinggi, tua ni, ajak orang mudah. Maka kita gunalah pengaruh kita dan kekayaan kita supaya orang ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan nak ajak orang. Jangan nak ajak orang nak keping orang supaya dekat dengan Tuhan. Diri kita sendiri pun berasa sombong, berasa takabur dengan kekayaan dan harta benda dan pengaruh. Padahal semuanya gapo yang tersebut sanilah. Hawa nafsu, kepercayaan zaman dulu, labo, ada, kayo, harta benda, kekayaan, kuasa, semua tu tidak akan memberi sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang yang berjumpa Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Hari itu hari yang tidak faedahlah oleh harta. La yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak manfaatlah oleh harta dan hari yang tidak manfaatlah oleh anak pinak. Kaya setengah mana, goreh banyak setengah mana, kaki tangi banyak setengah mana apa, tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang yang berjumpa Tuhan datang ia kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Datang kita harap kekayaan dia. Obik ni, kau kita kaya, kau kena dekat dengan masjid. Tengok, kau dengar orang-orang berimeh dah. Kaya tu dia bersedekah, dia tolong orang awak, bantu orang awak. Masjid awak, ada pera anak yatim, batu pada orang miskin ke apa. Kerana apa dia guna kekayaan dia tu supaya jadi manfaat pada diri dia dunia dan akhirat. Tapi kita, bukan kita dah lah, orang yang tak ingat pada hukum Tuhan, kau kaya, kau jauh. Bukan radak tinggi-tinggi, radak kapung pun. Ada yang tak mikir jalan Allah, kau mana kaya-kaya sikit, nampak tak ada kari dengan ajaran Allah. Maka ini terpedaya dengan harta dia lah. Dan sebaliknya, tekah duk susah, tak ada semaci, tak ada awak, tak ada apa. Nampak semaya, nampak ibadat molek, pakaian molek, jauh daripada maksiat. Tapi bo naik pekak, dah pengaruh banyak, semaci banyak, orang ada umur banyak. Nampak kau sehari kau jauh, dengan ajaran Allah, berarti dia terpedaya dengan pengkat dia. Nauzubillah. Ingat, jangan duk terlupa macam tu. Kerana semua ni tak ada jadi manfaat lepas ada mati. Dan bahkan kadang-kadang di dunia pun dia kena susah. Akan berjumpa dengan susah kalau dia terlupa pada ajaran Allah Ta'ala. Kerana semua ni tidak akan memberikan sebarang faedah kepadanya, kepada seorang yang berpengaruh dengan benda-benda sana pada hari akhirat. Habis itu bila mati seorang, pakat turun lagi kubur 3 perkara. Mengikut mayat pergi kubur tu 3 perkara. Harta dia, waktu baik kereta muak mayat tu harta lah.
Ngapa kaya kain kalau orang kaya kau apa hebat lagi duit. Dah. Banyak batu baik belanja dalam kematian tu siapa? Beratus-ratus ribu. Ada setengah tu duduk sakit tu duduk taruh dah lah apa 80,000, 70,000. Nak habis. Ni turuk mayat pada hari. Duduk sakit tu duduk sipet dah. Dia orang kaya. Dah. Dia ayat dah ke orang belah-belah. Wah, bawang ni duduk cadang 80,000. Nak habis hari mati. Hebat dia kaya. Maka hari tu buat sungguh lah. Baru bulan mati, buat tubik sungguh lah. Nah, dan turut mayat juga hari tu, dia apa? Keluarga, adik-adik banyak, ramah, wakak mari berlaku. Kerana dia tengok sebab orang pekak-pekak tinggi. Hari mati tu ramah lah itu. Ramah sungguh. Bagi kita bawa ramah sungguh. Tak muak. Kata apa, kita bahasa hebat. Tapi yang ketiganya amalan. Turut mayat tiga. Tapi dua perkara harta dia dan keluarga saat ni kelih. Hak tinggal bersama kita, amalan. Nah, hak tinggal bersama kita, hak mati tu amalan kita lah. Kalau baik, kita baca Quran, semaya berjemaah, tolong orang susah apa. Nah, maka tu bersama kita dalam kubur. Dekat nak tidur, kita baca surah Tabat, surah Mulk, maka kita duduk dalam kubur, senang lah. Baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dekat nak tidur, maka kita pergi dengan selamat lah, dengan iman sempurna lah. Dah. Tapi sebaliknya, kalau amalan dia tak boleh, zalim orang, wak nyanyi orang, tipu orang, dah. Wak dalih kau tu, dalih kau ni. Tu kerja tu cara nak kelabak dia semata. Naik atas kepala orang tak kira, maka dia jumpa dengan balasan. Sesalah. Mula daripada kubur. Hingga siapa seterusnya. Supaya Fir'aun tu tak ada bukti-bukti lagi. Sesa dia pagi petang, dia tambah. Kerana amal dia tambah. Ada pun harta dia, keluarga maka kelih. Rumah kan. Pakat lain. Mengikut mayat, turut mayat tu tiga perkara sana lah. Tapi, hak tinggal bersama kita, amalan kita lah. Kalau baik, kita baca Quran sama, maka tiap-tiap baca Quran kita satu pengkat. Satu ayat, satu pengkat. Naik semua. Bangun semaya tahajud malam, bangun maya subuh, bangun apa semua, maka jadi cahaya lah dalam kubur. Tu dalam kubur ya. Pas perjalanan kita jauh lagi. Pada masa sirah, titis sirah, dah hisap, ada kubur banyak lagi. Kalau kita kena duduk sipet. Datang-datang hidup saya kepada adat dua lama dah. Duk pera, labuk kalau kita doa. Kena tak kena, kita tak boleh. Maka tak pada ni sikit pun. Tak pada ni sikit pun. Dah. Bini kita kena jaga. Punah hidup kita dengan sebab kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Baik kalau bawa barang salah tahu bihlah sebaik. Nyanyolah pasal tu. Ada barang salah tak molek suara lebih, maka tak boleh pergi bihlah. Bini kita kena jaga. Dah. Baik tu, kalau kita tahu dah kata benda ni salah dengan hukum Allah, salah dengan ajaran Rasulullah, jauhlah. Walau labuk kita, turunnya kita, adat kita, doa lama-lama dah, kita kena jauh tinggal. Supaya nak jadi selamat kita dalam perjalanan untuk hari akhirat. Lepas tak usah duk dakwa lah kata, harta boleh tebuh. Baik kata, kalau dia silap bak harta, walau ibadat, banyak mana pun, bawa pada halangnya juga dia dapat kesenangan dia. Ada ulama tu dah buat tubik berpatah kata, kalau seorang tu mati, orang mati, patut ada harta pesaka kena bagi kepada anak cucu dia. Tiba-tiba wali dia tak wih pesaka.
Takwif sako kepada anak cucu, anak yatim, tak anak yatim, anak cucu ke apa boleh hakil sako, dia pegah. Faham. Takwif sako pada waris boleh hakil sako. Dia kata kalau buat haji 50 kali pun tak pada. Nak tebus tak boleh. Kalau buat haji 50 kali, nak tebus. Apa? Salah dia zalim pada waris takwif sako tu tak pada. Ani dalil kata, bila kita buat salah dengan Tuhan, akan dibicara di hadapan Tuhan. Nah, walau kita buat amal pun, dia ada kesalahan, kena bicara kesalahan. Ini, jangan tahan, jangan gapo halangi kepada orang nak terima saku. Kalau sikit-sikit, kalau banyak-banyak. Ni ada setengah tu, dia jadi wali, ikut dia, nak ui atau sebui. Tak boleh. Nah, kerana hak dia. Ke dia hak kita, walau duduk di tangan kita pun ke dia hak kita. Ani ada ulama tu dia buat tubik. Berat salah orang zalim hak orang tu siapa tahu. Inilah menunjuk kata harta pengkat dia tidak memberi sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat kalau dia salah dengan Allah Ta'ala. Bahkan ia akan menderita azab sangsara. Nah, bahkan dia tu akan jumpa dengan azab Allah dan sesa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan salah dia dengan Tuhan. Maka dalam surah ni, Allah Taala beri pengajaran sangat. Iaitu dengan apa Allah Taala beri contoh, beri teladan serupa dengan Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi, kakak Abdullah, saudara bagi Abdullah ayah Nabi. Tapi oleh kerana dia memusuhi Nabi, lawan Nabi, maka tidak manfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada boleh menolong dia oleh harta dia dan anak dia. Usaha dia tahu mana pun. Kerana Abu Lahab ni orang kaya. Orang kaya di Mekah tak ada. Menego maju dia, menego naik target dia. Tapi akhirnya, dia derita, susah. Di dunia pun katanya sakit dia tu, mana kalau pergi badan Allah. Puak kafir Quraisy dia pergi dengan Rasulullah. Di pergi badan, kelak mari, dia dengar berita kekalahan orang Quraisy dengan Nabi, dia susah perut lalu. Susah perut hanya sampai dia tu ditimpa satu penyakit. Jadi orang kata, bahasa Arab panggil dia tu, jadi panah pedih dalam hati dia. Dalam perut dia, dalam hati dia tu. Susah kerana dia dengar berita kekalahan puak Quraisy. Tengok siapa mati buku tu. Wah mati, tengok apa lepas pada mati tu, mayat dia tu, tak ada siapa nak masuk dekat. Kerana takut berjangkit penyakit dia. Ini saya suruh. Lepas tu, anak dia Utbah dah. Kalau lawan Nabi, duk mati dengan makan dirima dalam sapi dia nak pergi menego di negeri Syam. Ini di dunia lagi dah. Derita dia dengan sebab dia lawan dan memusuhi ajaran Allah Ta'ala. Maka dalam surah ni pengajaran lah kepada kita. Bini kita kena jangan memusuhi hukum Allah. Jangan tu rasa kata kita Allah dengan orang dah. Kita kalau kita tak turut Tuhan, tak turut Allah, maka berarti kita lawan Allah. Ni dah kita nak murih ke dia tu, kita jangan tak saya turut dia. Sebenarnya kita tak saya turut Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita jangan ada berkaca. Dia ada berkaca. Kalau hak benar, tak apa. Turutlah. Nah, walau dia mau kata, turut pula dah weh. Dah lah, dah berita. Bila lagi masalah ni. Nah, turut pula dah salah berapa kali. Benarlah dia mau kata kita tak pandai kita gapu asal kita betul dengan Allah.
Tapi kalau kita tu benar, kita boleh kejap mulai. Walau siapa mari tu ajak kita nak kena nak ubah kita pun, kita kena boleh kejap dengan ajaran Allah. Kerana kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Manusia lah ni ya. Nah, manusia di hari ni. Menit Allah pun di hari ni. Satu hari ada lagi masa Allah Ta'ala akan menceraikan hukum kita di akhirat. Kita kena fikir siapa dia ni. Orang-orang yang mukmin, dan kita orang mukmin semua, kita kena fikir di hadapan Allah. Jangan fikir sama kita. Ni kita bersorak dah. Menit sama kita bersorak dah. Orang kalah dengan kita berasa menit dah. Dah, bukan kerasi hak akhir lagi. Nah, mula tulis belakang, tulis taklid gitu, taklid gini, kata dia tu, dah. Apa buat tak kena ke? Dah. Kena tak kena tu, kita kena kembali kepada ajaran Allah SWT. Jangan sekali-kali memusuhi. Nah, maka dalam surah ni, pengajar kita sangatlah orang yang memusuhi Allah, walau dia tu pak saudara Nabi, nah, walau dia keturunannya tinggi, walau dia kaya dan ada keluarga yang kuat setengah mana pun, adalah dia akan berjumpa dengan derita dan sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina ittiba'ah. Ya Allah, bukalah hidayah dan nampaklah kepada kita benar sebenar, nampak kata benar. Jangan duduk nampak kata salah benar. Wahdina ittiba'ah, dan bukalah hidayah kepada kita, boleh turut benar-benar. Boleh turut benar-benar. Walau orang rakyat kita tu budak-budak pun, walau orang rakyat kita tu anak saudara kita kali pun, anak saudara ni mana haluh pada kita lah. Dan sebuah keturunan tu, sekalipun dia benar, nampak benar, dan hidayah lah pada kita boleh turut. Dan nampaklah arinal batila batilan. Nampaklah pada kita benar salah, berasa salah. Lama benar salah, duk berasa kena. Ada setengah benar salah. Nah, dia tak tahu kata salah. Dia dah berasa kena. Ada setengah tu nampak dah kata salah. Tapi dia tak jom turut. Selalu tu minta sekali lagi, wahdina istinabah. Hidayahlah kepada kita supaya boleh menjauhkan benar salah. Nah, ada setengah orang kena ke dia weh. Tapi kita jangan turut. Kalau turut nampak awak kita. Ni satu benar. Tak hidayah. Tuhan tak buka hidayah. Na'udzubillah. Kena ke dia nampak tu. Allah saya pun kena. Dalil pun kena. Ajaran pun kena. Tapi kita jangan turut. Kita kena potong. Kerana apa dia tak dapat hidayah tu. Honor-honornya, kalau benar baik, benar betul, nampak kata betul, pak hidayah kita boleh turut. Dan kalau benar salah, nampak kata salah, pak minta Allah Ta'ala hidayah kita, boleh tinggal. Nah, maka kalau kita duduk pesen ni, selamat. Dan sejahteralah kita. Mana kalau mati, dan gapo sejahteralah kita daripada janji seksa daripada Allah SWT. Tapi kalau kita dengan sebab harta kita, dengan sebab kekayaan kita, dengan sebab pekat kita, dengan sebab labuk kita, dengan sebab orang tua doa mai lama dah, tentu dah tahu kata salah, tapi kita dah pergi lagi, dah kejar lagi, maka tak selamatlah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik.